Monadin berkongsi kisah bagaimana beliau terbuka hati untuk mengambil anak angkat. Nadira, seorang kanak-kanak Down Syndrome, mengimbau peristiwa 17 tahun lalu anak sulungnya yang juga Down Syndrome telah kembali menemui Ilahi. Bertitik tolak daripada peristiwa itu, beliau mengambil keputusan untuk menjaga anak istimewa. Anak istimewa ini sebenarnya mereka mencari sebuah kasih sayang, mereka mencari keluarga, mereka mencari kehidupan. Bukannya saya mengatakan mereka didera atau apa, tapi apabila tinggal di pusat perlindungan, dia tetaplah sebuah pusat perlindungan, dia tetaplah bukan satu keluarga. Saya suka, saya sebenarnya kalau ditanya saya tanya dengan suami saya, bolehkah saya ambil Bella? Saya cakap kan, menjadi kawan Nadira, dia boleh tidur sekali, dia boleh main sekali, tapi persoalan suami saya satu saja. Andainya saya dengan suami saya mati dulu, siapa nak jaga diorang? Kan? Saya tak boleh membebankan kepada anak-anak saya. Pastinya anak-anak saya akan kena jaga Nadira, kan? Tapi jaga seorang mungkin masih okey. So, kesulitan saya adalah bukan kerana saya tak mampu untuk membela dia sekarang, tapi kerana saya fikirkan jika saya tidak ada, jika saya ada kudrat, saya ingin mengambil mungkin seorang, dua, tiga orang lagi, kan? So, saya rasa saya ada banyak ruang yang saya boleh kongsi dengan orang. Sementara itu, di soal mengenai perjuangannya menuntut keadilan untuk Bella, beliau merasakan kecederaan yang dialami Bella ini tidak wajar disembunyikan. Lepas tu mungkin sebab saya selalu up cerita Down syndrome, kan, cerita family, tiba-tiba adalah orang yang sekelompok lah, 2-3 orang dalam satu grup approach saya sebenarnya melalui satu wakil mereka, bercerita pasal ada anak kena dera, anak Down syndrome, semua-semua ni, kan. Jadi saya dengar pun saya very concerned. Tu saya banyaklah follow up, apa cerita lagi, lepas tu dapat gambar, kan. So bila dapat gambar, dia meluluhkan hati saya. Lepas tu saya buat some background, periksa tu adalah sumber-sumber yang mengatakan ada cases yang sebelum itu, tapi tidak ada cerita yang jelas. Tapi cases tu seolah-olah macam yang cerita yang tak manis lah, yang kalau mungkin disiasat secara proper tu boleh menjebak kesabitan lah, tapi tidak disiasat katanya, mungkin, ataupun mungkin disiasat sebab kan kena polis ni, kalau disiasat bukannya kita tahu, kalau kita tanya hari-hari pun dia tak cakap, kan, sebab dia pun adalah cara penyiasatannya yang sepatutnya membunyikan maklumat mungkin, kan. Tapi so bila saya decide untuk viral, kan, sebab saya rasa adalah sesuatu yang tidak patut seandainya kecederaan-kecederaan begini disembunyikan. Tapi contohnya kalau tiba-tiba kes Bella inilah, kan, so kita akan jadi alert kepada apa? Alert kepada orang yang ambil anak angkat, anak-anak istimewa. Itu saya sangat percaya kes-kes penderaan anak-anak ini sepatutnya tidak disembunyikan, ataupun dia mungkin tak berniat disembunyikan, tapi tak ada publicity, patut diwar-warkan, Cuma kita mempunyai akta yang melindung kanak-kanak, maksud dia kita tak boleh letakkan muka dia dan sebagainya, kan. Saya mendapat maklumat ni daripada sumber-sumber sajalah yang mengatakan pelapor juga menyerahkan kepada beberapa tangan yang lain lah, mungkin sahabat ke, saya tidak tahu, di atas kebimbangan dia sekiranya mungkin telefon kena hack ke, sebab dia mungkin dianggap memegang. Jadi maknanya dia dah tersebar luas pun, kan. Jadi saya pun sebenarnya cuba membendung, maksudnya daripada saya tidaklah bubuh muka. Saya sebenarnya dalam kes Bella ini mendapat gambar yang lebih daripada itu, video semua saya ada, video yang sebelum yang dia masih sihat, tapi saya tidak pernah lepaskan di muka wall FB saya dan sebagainya, kan. Saya hanya lepaskan ke tangan mereka yang saya sangat yakin memahami keperluan untuk kita mengikut akta itu. Sebelum ini, Monadin tidak mengenali Bella dan pengasas rumah perlindungan itu. Beliau hanya menerima laporan daripada sumber yang sahih. Okey, saya perlu membuat penegasan di sini. Mami itu bukanlah saya. Orang ramai ingat, kan, kata bukan saya yang menemui, tapi mungkin sebab bukan semua orang pergi kepada Facebook saya dan membaca from A to Z, kan. Tapi siapa yang betul-betul follow A to Z akan tahu saya tulis dengan sangat jelas. Ada live di saya pun jelas mengatakan saya ni hanyalah orang yang diberikan informasi dan diminta untuk memviralkan kalau saya nak viralkan. Saya tidak menerima ugutan secara
kriminal, tapi saya menerimalah orang kata secara profesional, iaitu letter of demand ataupun surat untuk saya meminta maaf kerana saya dikatakan telah memfitnah, kan. Okey, yang lain tu saya rasa itu okey, sebab itu adalah sesuatu yang saya kata profesional, kan, yang akan dibuat oleh semua orang, so I boleh accept that. So tapi kalau ugutan secara peribadi yang boleh tidak ada langsung, cuma adalah beberapa serangan, kan, daripada beberapa pihak yang kadang-kadang saya fikir adakah orang plan in untuk serang, wallahu alam, tapi mungkin juga atas kerelaan mereka sendiri. Beliau berharap individu yang melakukan penderaan terhadap Bella mendapat hukuman yang setimpal dengan apa yang dilakukan. So kalau tanya saya apakah sebab kecederaan itu, saya tidak tahu kerana saya tidak expert. Apatah lagi saya hanya melihatnya dari gambar dan video, kan. Tapi orang yang perlu menjawab soal itu, yang press perlu pergi tanya adalah doktor ni, macam ni, serupa, nampak macam tu. Tapi hanyalah pada pandangan penilaian mata kasar. Tapi kerana itulah pelapor itu membuat laporan polis dan mendesak agar siasatan dilakukan dengan telus, kan. Dan kemuncak kepada kes Bella ini adalah apabila ramai merasakan sesuatu yang sangat boleh dipersoalkan kerana telah pun mencapai hari ke-21, kita tidak menerima betul-betul jawapan yang betul-betul tepat, kan. Jadi itulah yang semua orang sebenarnya sedang menunggu. Saya juga sedang menunggu, sebab katanya as a last info mengatakan kertas siasatan telah pun komplit dan akan diserahkan di pihak yang selanjutnya lah, kan, untuk membawa perkara ini ke tengah. Itu saja yang dengarnya kes ini boleh disabitkan. Terus semua orang menanti dengan debar sama adakah dia disabitkan kepada penderaan atau disabitkan kepada apa ya, Mak? ni TV cakap. Nama apa? Nama saya. Lepas tu so kita menunggu keputusan itu dengan penuh debar. Saya rasa setiap rakyat Malaysia menunggu dengan penuh debar, kan. So saya juga apatah lagi saya yang berjuang ini, kan. So kita berharaplah sabitan itu sesuai dan setimpal dengan kecederaan, kan. So saya harap pihak-pihak yang berkenaan dapat memastikan justice is done, justice for Bella dan justice yang sebenar-benarnya justice.